Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Ustazah? Ustazah harap awak semua dalam keadaan sihat hendaknya. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas ibadat yang seterusnya. Masih lagi dalam tajuk hadas. Tapi kali ni Ustazah nak buat ulang kaji tentang tajuk hadas kecil supaya awak tak lupa Okey, jadinya kita tengok balik slide-slide yang dah lama, yang lepas-lepas Ustazah ada bagi hari tu. Okey, fokus Ustazah hari ni adalah pada soalan ini. Okey, semua tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas kecil? Masih ingat lagi ke dah lupa? Ustazah ada ajar awak hari tu maksud hadas kecil. Okey, tengok balik pada slide ni. Okey. Hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadat. Itu maksud hadas kecil. Ulang. Hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadat. Ni nanti soalan latihan tu jangan nak main jawab je Tengok betul-betul, jangan hentam. Okey, yang kedua soalannya. Nyatakan perbezaan antara hadas dan najis. Nyatakan perbezaan antara hadas dan najis. Ingat lagi tak perbezaan antara hadas dan najis? Ustazah ada bagi juga pada kelas yang lalu. Okey, perbezaan antara hadas dan najis ialah, tengok dekat dalam kotak kuning ni. Okey, kotak kuning ni yang pertama ialah hadas tidak boleh dilihat. Okey, kalau najis boleh dilihat. Okey. Kalau yang kedua, perbezaan yang kedua ialah hadas tidak boleh, hadas hanya boleh disucikan dengan berwuduk atau mandi wajib ataupun bertayamum kalau tak ada air. Itu dia kalau hadas Tapi kalau najis boleh disucikan dengan membuang najis serta membasuh tempat yang terkena najis. Okey. Perbezaan ni Ustazah dah suruh awak hafal. Awak dah hafal ke belum? Sepatutnya bila dah masuk bab Ustazah nak bagi latihan, awak dah tak perlu lagi nak tengok-tengok ni baru nak hafal. Tapi hari ni Ustazah buat ulang kaji dulu sebelum awak mula jawab. Sebab Ustazah tak nak awak jawab merapu-rapu. Okey, tengok balik. Perbezaan antara hadas dan najis. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh dilihat. Kalau najis boleh dilihat. Yang kedua, hadas hanya boleh disucikan dengan berwuduk atau mandi wajib. Tapi kalau tak ada air, kena bertayamum. Okey, yang seterusnya, untuk najis, boleh disucikan dengan membuang najis serta membasuh tempat yang terkena najis itu. Okey, boleh jelas? Kita tengok soalan seterusnya. Soalan Ustazah yang seterusnya adalah, sebutkan sebab-sebab berlaku hadas kecil. Sebutkan sebab-sebab berlaku hadas kecil. Apa dia sebab yang menyebabkan berlakunya hadas kecil? Ingat lagi tak gambar ni? Ustazah bagi ada berapa semua dekat situ? Ada 8. Yang pertama, ingat lagi tak? Bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. 8 sebab ni awak kena tulis Pertama, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang ketiga, angin ataupun kentut. Yang keempat, muntah. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal. Yang ketujuh, menyentuh kemaluan tanpa berlapik
Maksudnya kita sentuh menggunakan perut jari. Ini nama dia tapak tangan. Ini namanya perut jari. Kalau kita sentuh kemaluan kita menggunakan perut jari tanpa berlapik, maka batal wuduk itu. Yang seterusnya yang ke-8, membuang air kecil ataupun air besar. Dua-dua jenis tu tetap batal. Jadi 8 sebab ni adalah sebab utama untuk berlakunya hadas kecil. Yang mana awak perlu bersuci dengan cara apa tadi? Berwuduk ataupun kalau tak ada air kena tayamum. Okey. 8 ni tulis dekat jawapan untuk soalan nombor 3. Ustazah cuma bagi 3 soalan sebab Ustazah nak awak betul-betul menguasai. Sambil awak jawab soalan, sambil hafal Sambil jawab soalan, sambil hafal isi-isi jawapan tersebut. Jawab 3 soalan dengan cermat, dengan betul. Lengkapkan, dah siap. Tulis cantik-cantik. Hari dan tarikh pun jangan lupa tulis. Okey. Untuk kelas yang akan datang, Ustazah akan ajar awak perkara yang menyebabkan hadas besar. Okey. Untuk kali ni, kita kukuhkan dulu dengan kelas tentang perkara yang menyebabkan hadas kecil. Okey. Awak dah okey, baru kita masuk tajuk yang baru. Okey. Dah dulu untuk kali ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.